Selamat pagi, saya mengucapkan kepada Dr. Hazwa Hanum dan kawan-kawan sekalian. Saya Shalini daripada Kumpulan 2. Pada pagi ini, kumpulan kami hendak membentangkan tentang meningkatkan kemahiran mendarab dalam kalangan murid tahun 3 menggunakan kotak kuda pantas. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Siti Hanani Ismail Harum, Nadia binti Ismail, saya sendiri Shalini Tony, Ruben Analaki Periasami, Nur Hazwani binti Sarman. Saya akan memulakan dengan bahagian pengenalan. Okey. Pertama sekali, kita perlulah memahami bahawa sifat adalah jantung matematik. Pembelajaran matematik melatih seseorang untuk berfikir secara kritis, sistematik dan berfikir secara luar kotak. Matematik ini banyak memerlukan pemikiran. Pembelajaran matematik bertujuan membina pemahaman murid tentang konsep nombor. Matematik ini berfokus kepada nombor. So, murid haruslah memahami konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan dan memahami idea matematik. Pendarapan atau operasi darab merupakan salah satu kemahiran asas matematik yang mempunyai aras pembelajaran yang tinggi. Menurut Ahad Mustafa, Supian dan Razak, minat murid terhadap topik pendarapan terjejas akibat kesukaran murid untuk menguasainya. Mereka berasa sukar untuk menguasai topik pendarapan sebab mereka tidak meminati dan minat mereka sangat kurang dalam pembelajaran matematik. Menurut Manital Ma'ad mengkaji bahawa wujudnya hubungan yang positif antara minat dan pencapaian murid. Jika murid tersebut mempunyai minat, murid itu akan mengambil inisiatif untuk membelajar. Jika murid itu membelajar, mestilah murid itu akan mendapat keputusan yang cemerlang. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu yang dilakukan oleh kami mengenal pasti murid menghadapi masalah untuk mengikuti kaedah tradisional yang digunakan oleh guru sewaktu mengajar topik pendarapan. Kaedah tradisional contohnya, guru memberitahu murid sebelum menyelesaikan soalan pendarapan, murid tersebut haruslah menghafal sifat. Dengan keadaan sebegitu, murid-murid rasa bosan untuk menghafal sifat. Saya sambung dengan bahagian fokus kajian. Setelah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid 3 dedikasi, kami telah berbincang dengan Ketua Panitia Matematik untuk menjalankan satu teknik yang berkesan bagi membantu merawat masalah mendarab dalam kalangan murid. Kami mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid kami dalam operasi darab. Kami hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah pendarapan, bekali nombor dengan digit 1 nombor, 2 nombor dan 3 nombor sahaja. Hasil keputusan dan cara menconggak daripada latihan pengukuhan dan ujian perah yang dilakukan ke atas murid, kami mendapati bahawa murid-murid banyak melakukan kesilapan, tidak menguasai konsep asas operasi darab, bekali nombor dengan sesuatu nombor serta hasil tambah di langkah yang terakhir. Antara kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid kami ialah: yang pertama, murid-murid tidak dapat menguasai fakta asas matematik seperti fakta asas proses mendarab iaitu mendarab dan menambah. Kesilapan kedua, murid keliru tentang kedudukan hasil darab semasa menconggak, terutamanya melibatkan mendarab melebihi 2 digit. Ketiga, murid-murid tidak dapat menjawab soalan operasi darab yang melebihi 2 digit. Yang keempat, murid keliru untuk melakukan operasi tambah di hujung pengiraan. Kesilapan yang kelima adalah penguasaan pendarapan bekali nombor oleh murid adalah lemah. Oleh itu, kami telah mencipta satu teknik yang senang dan pantas untuk melakukan proses menambah bagi pendarapan bekali nombor dengan 1 hingga 3 digit. Kotak kuda pantas ialah teknik yang kami bangunkan untuk mengatasi masalah untuk mendarab bagi murid sederhana dan lemah.
Seterusnya, objektif kajian. Objektif ARM. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek operasi darab dalam mata pelajaran matematik dengan menggunakan kota kuda pantas. Objektif khusus. Yang pertama, memastikan jalan pengiraan operasi darab dapat dilakukan dengan betul. Kedua, memastikan murid memahami teknik mendarab yang berkesan dengan menggunakan kota kuda pantas. Ketiga, murid dapat meningkatkan kemahiran pendarapan nombor dengan menggunakan kota kuda pantas. Objektif khusus yang keempat, meningkatkan kadar peratus lulus subjek matematik dalam peperiksaan. 5. Mengubah persepsi murid bahawa subjek matematik adalah subjek yang susah untuk dikuasai. Objektif khusus yang terakhir, guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid dengan kepelbagaian kaedah pengajaran. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki dan 10 orang murid perempuan dari tahun 3 di Sekolah Kebangsaan Meru Klang Selangor. Murid-murid ini terdiri daripada murid berbangsa Melayu. Murid-murid ini dikenal pasti sebagai murid yang disenaraikan dalam tahap sederhana dan lemah dalam subjek matematik. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada kawan saya. Baik, terima kasih Ruben. Saya Nadia binti Ismail akan membentangkan bagi tajuk cadangan tinjauan awal. Kaedah pengumpulan data. Terdapat dua kaedah pengumpulan data yang kami pilih. Yang pertama, latihan pengukuhan. Yang kedua, ujian pra. Latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan diberikan kepada murid 3 dedikasi setelah mereka selesai sesi pembelajaran. Sebanyak 4 soalan diberikan kepada mereka bagi menguji tahap kefahaman mengenai penerapan 1 digit, 2 digit dan 3 digit. Di bawah ini ditunjukkan hasil kerja mereka. Dapat dilihat mereka dapat menjawab operasi penerapan 1 digit dengan baik, tetapi untuk penerapan 2 digit dan 3 digit mereka masih melakukan kesilapan. Kaedah seterusnya, ujian pra. Set ujian pra ini diberikan kepada murid pada awal kajian untuk mengesan kefahaman dan tahap keupayaan mereka menyelesaikan operasi darab, terutamanya dalam operasi penerapan 1 digit, 2 digit dan 3 digit. Murid diminta untuk menjawab dalam masa 30 minit dan terdapat 10 soalan. Dan hasil dapatan dapat dilihat mereka gagal menjawab dengan baik bagi operasi penerapan 3 digit. Instrumen yang kami gunakan iaitu lembaran kerja dan kertas ujian. Lembaran kerja mengenai penerapan 1 digit, penerapan 2 digit dan penerapan 3 digit. Kertas ujian pula mengenai 10 soalan, dijawab dalam masa 30 minit. Soalan mengenai penerapan 1 digit, 2 digit dan 3 digit. Tata cara analisis data. Setelah murid selesai menjawab latihan pengukuhan dan ujian pra, kami dapat mengesan tahap penguasaan dan kefahaman murid mengenai topik yang dipelajari. Dan hasil penelitian kami dapat lihat murid masih melakukan kesilapan di bahagian penerapan 3 digit. Besar kemungkinan murid keliru pada operasi darab dan tambah pada bahagian tersebut. Data yang kami perolehi daripada latihan pengukuhan dan ujian pra ini telah kami rekodkan dalam sistem perisian SPS. Okey, saya sambung kepada sahabat saya pula. Terima kasih Nadia. Okey, saya Nur Hazwani binti Sarman akan menerangkan tentang cadangan penilaian. Baiklah, sama seperti cadangan tinjauan awal, cadangan penilaian juga mengandungi tata cara pengumpulan data, instrumen yang akan digunakan dan tata cara analisis data. Okey, untuk tata cara pengutipan data, kami akan memberikan latihan pengukuhan dan ujian pos kepada murid setelah selesai sesi pengajaran tentang penggunaan kaedah kotak kuda pantas kepada murid. Tujuan kami menggunakan kaedah ini adalah untuk mengukur tahap kefahaman dan kebolehan murid
menyelesaikan masalah pendaraban menggunakan intervensi yang telah kami perkenalkan. Tahap kefahaman dan kebolehan murid menggunakan intervensi ini akan dinilai berdasarkan jumlah markah yang diperoleh bagi latihan pengukuhan dan ujian pos yang akan dilaksanakan. Okey, poin yang kedua, instrumen yang digunakan adalah lembaran kerja dan kertas ujian. Okey, untuk kertas ujian, soalan dalam kertas ujian pos adalah sama seperti soalan dalam kertas ujian pra. Tujuan kami menggunakan soalan yang sama adalah untuk mengukur tahap kefahaman murid dan keberkesanan intervensi kami dalam menyelesaikan soalan pendaraban, terutamanya soalan yang melibatkan nombor yang lebih daripada 2 digit. Okey, poin seterusnya, untuk tata cara analisis data, bagi mengukur keberkesanan penggunaan teknik kotak kuda pantas ini, kami akan menggunakan perisian SPSS bagi memperoleh maklumat yang menunjukkan perbandingan di antara pencapaian murid sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Analisis data ini dijalankan berdasarkan markah yang diperoleh daripada latihan pengukuhan dan ujian sebelum dan selepas intervensi. Okey, ini adalah lembaran kerja yang akan kami gunakan untuk latihan pengukuhan. Terdapat 8 soalan disediakan dalam lembaran kerja ini. Selain itu, kami juga akan meminta murid untuk menjawab 2 soalan pendaraban yang terdapat dalam buku teks matematik tahun 3 jilid 1. Ini adalah kertas ujian yang kami gunakan. Kami menggunakan kertas ujian yang sama untuk ujian pra dan ujian pos. Kertas ujian ini mengandungi 10 soalan yang melibatkan pendaraban nombor 1 digit, 2 digit dan 3 digit. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Hanani. Seterusnya, saya Siti Hanani binti Harun akan menerangkan langkah menghasilkan projek intervensi. Baiklah, projek intervensi ini diberi nama kotak kuda pantas kerana ia selari dengan ciri kuda iaitu berlari dengan keadaan pantas dan laju. Jadi, kotak kuda pantas ini juga akan menjadikan proses mendarat berlaku dengan lebih cepat dan pantas. Baiklah, di bawah merupakan bentuk asas kotak kuda pantas. Seterusnya, bahan dan alatan yang digunakan. Baiklah, sebagai pengenalan kepada kotak kuda pantas di dalam bilik darjah, kami telah mencetak kotak kuda pantas di dalam kertas bersaiz A3 untuk menarik minat dan perhatian murid untuk belajar sesuatu yang baru dan juga hanya menggunakan pen marker. Bagi latihan berterusan untuk murid, hanya menggunakan buku tulis berkotak seperti biasa. Tindakan yang akan dijalankan, terdapat 4 tindakan yang akan dijalankan untuk memastikan murid mahir dalam menggunakan kotak kuda pantas. Yang pertama, tindakan pertama yang akan dijalankan pada minggu yang pertama, di mana guru akan memperkenalkan kotak kuda pantas dan cara penggunaannya. Seterusnya, guru akan menunjukkan cara untuk mendarab dengan mendarab 2 digit perkali nombor dengan 1 digit. Seterusnya, tindakan 2 yang akan dijalankan pada minggu yang kedua, di mana guru akan menunjukkan cara untuk mendarab dengan mendarab 2 hingga 4 digit perkali nombor dengan 2 digit. Seterusnya, tindakan 3 yang akan dijalankan pada minggu yang ketiga, di mana guru akan menunjukkan cara untuk mendarab dengan mendarab 2 hingga 4 digit perkali nombor dengan 3 digit. Seterusnya adalah program congak selama 10 minit di awal sesi PMP secara berterusan. Bagi memastikan kami sebagai guru yang melaksanakan intervensi ini dengan berkesan dan terancang, kami telah membina cartagan berdasarkan 4 tindakan yang akan kami laksanakan untuk memastikan program intervensi ini dilaksanakan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Hanani binti Harun, mewakili kumpulan kami, akan menerangkan cara-cara penggunaan kotak kuda pantas dengan betul. Baiklah, sebelum itu, saya akan menerangkan bahawa kotak kuda pantas pada asalnya hanya menggunakan sebuah buku tulis yang berkotak dan hanya menambahkan garisan di tengah sahaja. Tetapi sebagai pengenalan kepada kotak kuda pantas, bagi menarik minat pelajar untuk mencuba sesuatu benda yang baru, kami telah mencetak kotak kuda pantas dalam kertas bersaiz A3 dan juga hanya menggunakan 2 batang marker pen sahaja. Okey, baik, saya akan menerangkan cara-cara penggunaan kotak kuda pantas. Baiklah kawan-kawan, sekarang saya akan terangkan secara asas penggunaan kotak kuda pantas. Baiklah, sebelum itu ingin saya terangkan bahawa kotak kuda pantas ini dibina berdasarkan
berapa perkali nombor yang ingin didarab dan juga berapa digit yang ingin didarab. Sebagai contoh, kotak kuda pantas yang kami bina ini bersesuaian untuk soalan 5142 darab dengan 3. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk menulis nombor soalan di dalam kotak kuda pantas. Cara penulisannya adalah 5142 darab dengan 3 hendaklah ditulis di bahagian tepi. Okey, andai kata soalan ada 5 digit nombor, sebagai contoh saya tambah 1 nombor di hadapan, maka kotak kuda pantas ini hendaklah dibina 1 lagi di bahagian hadapan. Okey, faham? Okey, baiklah, kita kembali kepada soalan yang asal. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan proses untuk mendarab, cara-cara untuk mendarab. Okey. Untuk mendarab 2 darab 3, jawapannya hendaklah ditulis di bahagian rumahnya sahaja. Untuk 2 darab 3, kawasan rumahnya di bahagian sini. 4 darab 3 di bahagian ini. 1 darab 3 di bahagian ini. Dan juga 5 darab 3 di bahagian ini. Okey. Kita akan mulakan proses mendarab. Okey. Mari kira bersama-sama dengan saya, kawan-kawan. Okey, 2 darab 3 jawapannya 6. Okey. Bila jawapan darab adalah 1 digit nombor, maka cara penulisannya adalah ditulis di bahagian kanan ataupun di bahagian bawah rumah tersebut. Okey, 2 darab 3 jawapannya 6. Okey, seterusnya 4 darab 3. 4 darab 3 jawapannya 12. Betul kawan-kawan? Okey, bila 12, jawapannya adalah dalam bentuk 2 digit nombor. Bila dalam bentuk 2 digit nombor, hendaklah ditulis di kedua-dua bahagian untuk rumah tersebut. Jadi 4 darab 3 adalah 12. Tulis macam ni ya kawan-kawan. Okey, seterusnya 1 darab 3 jawapannya 3. 5 darab 3 jawapannya 15. Hendaklah ditulis di kedua-dua bahagian rumah tersebut ya. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara untuk menambah, proses menambah. Okey. Proses menambah hendaklah ditulis dan ditambah daripada kanan ke kiri secara menyengit. Apa yang dimaksudkan dengan secara menyengit? Secara menyengit seperti ini kawan-kawan. Okey, untuk proses menambah, dia akan menambah secara menyengit. Okey, kita akan mulakan daripada sini. 6. Okey, di kawasan sini kosong, tiada apa-apa digit. Tambah dengan 2, jawapannya 2. Untuk di kawasan ini, 1 tambah 3 jawapannya 4. Di kawasan sini tiada digit. Tambah dengan 5, jawapannya 5. Dan juga 1. Maka jawapan akhirnya adalah 15426. Hendaklah ditulis daripada ke kiri ke kanan seperti yang telah ditunjukkan dalam congak darab seperti biasa. Okey, jadi jawapan akhirnya adalah 15426. Apa kawan-kawan? Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendarab dengan menggunakan 1 digit nombor, 2 digit nombor dan juga 3 digit nombor. Mari kita saksikan di video yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cara-cara mendarab perkali nombor dengan menggunakan 1 digit. Sebagai contoh, 4753 darab dengan 2. Jadi, cara tulis di dalam kotak kuda pantas adalah seperti berikut. 4753 darab dengan 2. Okey, jadi kita akan mulakan proses mendarab dengan cara di rumahnya sahaja, di rumah sendiri. Seperti 3 darab 2, dia punya kawasan untuk mendarab adalah di kawasan sini sahaja. Jadi 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. Jika jawapannya adalah 2 digit nombor, maka cara penulisannya adalah di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Maka 5 darab 2 jawapannya 10. Seterusnya 7 darab 2, sama juga macam 5 darab 2, jawapannya 14. 4 darab 2, jawapannya 8. Okey, baiklah. Sekarang tiba masanya untuk proses menambah, di mana kita akan memulakan proses untuk menambah dengan cara menyengit mengikut alur garisan ini. Baik, jadi cara untuk menulis jawapan akhirnya adalah dari kotak ini, jawapannya 6. Kotak ini kosong, tambah dengan kosong, jawapannya kosong.
1 tambah 4 jawapannya 5. 1 tambah 8 jawapannya 9. Maka jawapan akhirnya adalah 9506. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara untuk mendarab perkali nombor dengan menggunakan 2 digit. Sebagai contoh, 5241 darab dengan 13. Maka cara penulisannya adalah 5241 darab dengan 13. Baiklah, sekarang kita akan meneruskan kepada proses mendarab. Seperti kita mendarab dengan 1 digit sebentar tadi. Baiklah, kita akan mula proses mendarab. 1 darab 1 jawapannya 1. 4 darab 1, 4. 2 darab 1, 2. 5 darab 1 adalah 5. Baiklah, seterusnya kita akan mendarab dengan digit 3. 1 darab 3, 3. 4 darab 3. Untuk 4 darab 3, jawapannya 2 digit bukan? Jadi, cara penulisannya adalah tulis di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Jadi, 4 darab 3 jawapannya 12. 2 darab 3, 6. 5 darab 3, 15. Baiklah, sekarang ni kita akan meneruskan kepada proses menambah dengan cara menambah daripada kanan ke kiri. Okey, baik. Kita akan menambah mengikut kawasan rumah masing-masing secara menyengit ya kawan-kawan. Okey, baiklah. Jadi, mari kira bersama-sama dengan saya. Okey. Sini jawapannya adalah 3. Untuk lorong ni, 1 tambah 2, 3. Bagi lorong ni, 4 tambah 1 tambah 6, jawapannya 11. Okey, untuk lorong ni, 1 tambah 2 tambah 5, jawapannya 8. Okey, baik. Tadi 4 tambah 1 tambah 6, jawapannya 11 bukan? Okey, 11. Kalau jawapannya 11, 1 hendaklah ditulis di bahagian bawah dan 1 lagi hendaklah ditumpangkan di bahagian rumah sebelah. Jadi sebab itulah 1 tambah 2 tambah 5 jawapannya adalah 8. Okey, seterusnya 5 tambah 1 jawapannya 6. Jadi cara penulisan jawapan akhirnya adalah sama seperti kaedah mendarab seperti biasa, iaitu daripada kiri ke kanan. Jadi jawapan akhirnya 6, 8, 1, 3, 3. Kawan-kawan, cuba cek pakai kalkulator masing-masing. Kawan-kawan, jangan bosan lagi tau. Sebab kami ada lagi satu cara penggunaan kotak kuda pantas dengan mendarab dengan menggunakan 3 digit. Baiklah, saya akan tunjukkan cara untuk mendarab dengan menggunakan 3 digit. 7536 darab dengan 214. Okey, cara penulisannya adalah 7536 darab dengan 214. Okey, baiklah. Kita mulakan proses mendarab. 6 darab 2, 12. Hendaklah ditulis di kedua-dua bahagian kotak mereka saja ya. 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14. Okey, seterusnya 6 darab 1, 6. 3 darab 1, 3. 5 darab 1, 5. 7 darab 1, 7. Okey, seterusnya 6 darab 4, 24. 3 darab 4, 12. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan meneruskan dengan proses menambah dari kanan ke kiri secara menyengit. Menyengit macam ni ya kawan-kawan. Okey, baiklah. Mari kira bersama-sama dengan saya. Di kawasan ini adalah 4. 6 tambah 2 tambah 2, 10. Okey, jadi kosong hendaklah diletak di bahagian bawah dan 1 hendaklah ditumpangkan di kawasan rumah sebelah. Jadi 1 di sini. Okey. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 1, 7. 1 tambah 6, 7. Tambah 5, 12. Tambah 2, 14. Tambah 8, 22.
Okey. Untuk rumah ini pula, 2 tambah 0, 2. Tambah 7, 9. Tambah 2, 11. 1 tambah 1, tambah 4, 6. Ini adalah 1. Baiklah, cara penulisan untuk jawapan akhir adalah daripada kiri ke kanan. Jadi jawapannya adalah 1, 6, 1, 2, 7, 0, 4.